KPM. Sini-sini cobalah kamu tekan, apakah bunga yang besar saiznya, tiada batang dan juga daunnya, merah kelopak dan putih bintiknya, bunga terbesar di dunia, bunga gergasi kuat baunya, kembang mekar tapi singkat hayatnya, indah namanya bunga Rafflesia. Sini-sini cobalah kamu tekan, apakah bunga yang besar saiznya, tiada batang dan juga daunnya, merah kelopak dan putih bintiknya, bunga terbesar di dunia, bunga gergasi kuat baunya, kembang mekar tapi singkat hayatnya, indah namanya bunga Rafflesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan tadi opening yang sangat indah, bunga gergasi namanya. Persembahan daripada cikgu kita, Cikgu Fatin dan juga Cikgu Anis. Selamat datang Cikgu ke kelas Mahir. Sihat Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Dua-dua cikgu kita pakai baju warna maroon lah, sama baju dengan ada bunga di atas kepala kerana hari ini subjek kita merupakan pendidikan seni visual PSV di mana topiknya ialah bunga gergasi dan juga perkusi. Ya, betul. Bunga gergasi dan juga perkusi. Tapi sebelum kita bercerita lagi tentang subjek kita ini kan, kita buka pelitup muka terlebih dahulu lah cikgu supaya lebih mudah untuk kita bercakap dan juga sesi pembelajaran kita. Jadi saya persilakan Cikgu Fatin terlebih dahulu untuk sanitasi tangan. Silakan. Kita mula belah kanan dulu cikgu, lebih afdal begitu. Silakan Cikgu Fatin. Okey, kemudian diikuti dengan Cikgu Anis. Silakan. Baik. Kemudian saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di tempat khas dia. Ataupun sampo pelitup muka. Baik. Okey, selesai cikgu. Okey, inilah cikgu kita. Manis masing-masing, berbaju kurung, berbaju kebaya. Bersempena dengan hari raya kan, walaupun dah bukan hari raya pertama, dah hari raya yang keberapa, yang ke-5 ke-6 kan. Tapi masih lagi dalam mood raya cikgu. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu Fatin dah banyak kali datang juga kan ke kelas Mahir. Silakan cikgu. Hai, saya Fatin, Cikgu Fatin, Amirah binti Ismail. Saya bertugas di SK Taman Sri Gombak 2 dan mengajar selama 8 tahun. 8 tahun. Ya. Okey. Bagaimana pula dengan Cikgu Anis? Silakan Cikgu Anis. Okey, hai, saya Cikgu Anis. Saya
Maaf. Mengajar di mana? Bukan. Sebenarnya saya dikenali dengan Teacher Anis. Okey. Tu waktu saya tergagap sikit kat situ. Okey. Teacher pun boleh? Okey, saya Teacher Anis daripada Perlis. Saya adalah ketua panitia seni dan JUK negeri. Baik. Teacher dari Perlis? Ya. Oh, jauh dari Perlis ke sini. jauh. Okey, untuk kita belajar subjek kita hari ini. Okey, kalau macam tu, nak tahu juga hari ini kita nak belajar PSV tetapi ada juga nyanyian. Ya. Jadi macam mana? Mungkin Cikgu Anis ataupun Cikgu Fatin boleh cerita sikit objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, Anis dulu. Apa dia objektif dia? Silakan Cikgu Anis. Okey, hari ini kita akan belajar tentang arca. Arca kita adalah arca assemblage. Okey. Arca ni terbahagi kepada 3. Untuk tahap 2 ni kita akan belajar untuk assemblage saja. Okey, tahun 4 ajar assemblage. Nanti murid-murid boleh rujuk muka surat 34. Okey. Okey. Di sini sebelum tu saya nak terangkan tentang arca. Silakan. Sebelum nak terangkan, nak tanya Mira sendiri. Okey, boleh cikgu. Okey, arca yang Mira tahu dekat Malaysia ni, yang paling senang lah dekat Kuala Lumpur, arca apa tu? Arca di Kuala Lumpur. Ya. Kalau saya nak kata Tugu Negara tu kira arca ke Ya, cikgu? pandai. Betul. Okey, bagus sekali. Betul cikgu? Betul, Okey. betul. Okey, selain daripada tu, Cikgu Fatin dan Mira, Ya. arca sebenarnya yang asal dekat Malaysia ni adalah daripada kaum Jahud dan Mahmeri. Rasa-rasanya Jahud dan Mahmeri tu daripada mana? Kaum apa tu? Kaum apa? Kalau saya kata kaum, saya cuba teka. Kalau salah cikgu betulkan saya Betul. ya. Kalau Mahmeri tu mungkin kaum orang asli. Ya, Oh, betul. pandai, Mira. Okey, betul. Okey. Okey. Mahmeri ni dia telah Jahud dan Mahmeri telah mencipta mengarca figura-figura haiwan dan ada juga figura manusia. Tapi yang lebih menarik, dia ada mencipta figura-figura yang mistik. Okey. Misteri. Okey, itu yang kita kena Nak belajar tahu. hari Okey, inilah dalam pendidikan seni visual kita, Ya. PSV. Bagaimana pula dengan nyanyian cikgu, sebab kat sini ada alatan muzik juga, perkusi ni. Okey, hari ni Cikgu Anis dan Mira dan murid-murid di rumah kita kena capai 1, kena kenal alat perkusi. Hari ni cikgu buat 4 alat perkusi, jadi awak kena kenal. Dan hari ni juga kita akan belajar menepuk corak irama menggunakan alat perkusi yang cikgu bawa. Menepuk corak irama cikgu. Ya. Okey. Baik, kalau yang dekat tepi tu cikgu yang ada lirik lagu semua tu, kita akan belajar ke lirik lagu ni ke macam mana? Tak, ini adalah lagu Bunga Gergasi yang saya nyanyikan tadi. Okey. Bestnya kita tahu pasal lirik lagu Bunga Gergasi, kita dapat main alatan perkusi. Cikgu Anis pun nanti nak ajar buat arca ataupun arca bunga. Assemblage. Assemblage bunga gergasi juga. Arca bunga. Okey, baik. Kalau macam tu, sebelum kita berhenti berehat, saya nak baca satu kad terlebih dahulu. Okey. Satu kad bersempena dengan Hari Guru yang kita dah sambut semalam. Jadi macam mana cikgu tahun ni dapat banyak hadiah ke cikgu? Alhamdulillah, sekolah saya menyambut Hari Guru awal. Oh, ya ke? Jadi alhamdulillah ada rezeki tahun ni dapat hadiah Hari Guru. Okey, bagaimana dengan sekolah Teacher Anis? Belum lagi. Sekolah saya belum lagi. Selepas lagi. ini, insya-Allah. Selepas ini ataupun sambut dalam talian lah, online sedih. kan. Okey cikgu, ini saya dapat satu kad sambutan Hari Guru daripada murid yang bernama Nur Irza Hani. Prasekolah Mutiara SK Lubuk Rendan Masjid Tanah Melaka. Happy Teachers Day. Okey, ini dia. Terima kasih. Pop art. cantik. You are the best teacher. Happy Teachers Day. #terima kasih cikgu. Baik. Kalau design macam ni cikgu, dah alang-alang kita nak belajar pendidikan seni visual ni kan. Design ni kita panggil design apa cikgu? Kad ni. Ini kad pop up. Pop up. Up. Okey, sebab kita tutup, kita Dia buka, up. dia pop up macam Ya, tu. pandai. Okey, bestnya. Ada bunga semua juga ni. Terima kasih kepada adik kita, adik Nur Irza atas kad yang sangat indah ini. Okey. Itu tentang
kad Hari Guru. Yang macam kita tahu, sambutan Hari Guru pada 16 Mei semalam yang bertemakan berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Jadi diharapkan murid-murid ni menghargai guru. Bukan saja pada Hari Guru tetapi hari-hari lain juga kan cikgu? Betul kan? Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika kerana lepas ni kita nak belajar pula buat acar dan juga sambil-sambil buat acar nak belajar perkusi juga. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Macam mana? Cantik tak bunga atas kepala saya ni? Adik-adik nak juga tak bunga ni? Kalau nak tak apa, nanti kita akan belajar dengan Cikgu Anis macam mana kita nak buat arca ataupun assemblage ni kan Cikgu Anis? Okey, jadi langkah pertamanya sebelum kita belajar perkusi dan alatan muzik, kita belajar buat arca terlebih dahulu. Jadi yang pertama, apa bahan-bahan yang kita perlukan Cikgu Anis? Okey, sebelum nak kenalkan bahan, saya nak bagi tahu tentang karya assemblage kita, arca kan. Arca ni kalau boleh lihat dekat sini, okey, yang ini adalah stabail, okey, yang ini adalah stabail, yang ini yang dinamakan assemblage. Stabail ni boleh digerakkan, okey, yang ni boleh ke nampak? Okey, yang ini. Okey. Beza assemblage dan stabail adalah stabail ni boleh dimainkan, boleh digerakkan. Manakala yang assemblage ni statik saja. Okey, kalau cikgu nak angkat pun boleh saja, tak ada masalah macam cikgu. ni. Okey, yang ni statik saja, okey. Okey, mestilah seimbang daripada segi kita lihat ni, dia mesti seimbang, imbangan simetri. Okey. Okey, kita ke bahan. Okey, kita ke bahan. Saya nampak yang seimbang tu, saya nampak macam ada bekas kuih raya dekat situ. Ya. Macam Masa hari raya ni boleh simpan ya, boleh simpan untuk dibuat arca assemblage. Okey. Boleh cikgu. Okey, jadi bahan yang kita perlukan untuk kita buat arca kita. Ya, kat sini saya dah sediakan besi keluli ni. Ni boleh dapat dekat dapur ya Mira. Semua ni adalah bahan-bahan yang terpakai, yang dah diguna semula kan. Okey, yang ini adalah tudung biskut raya. Betul. Okey, boleh guna juga ya. Dan yang Mira sebut tadi ni lebihan daripada mak buat kuih raya, ibu buat kuih raya, boleh gunakan juga. Muffin cup tu kan cikgu? Ya, Muffin tu kan? ya betul. Okey, yang ini tentu sekali barang dah terpakai. Okey, botol. Okey. Yang ini pun kita boleh guna juga. Jangan dibuang, simpan saja. Okey, medium yang kita perlu sangat-sangat adalah gunting dan juga pelekat. Ya, betul. Okey, langkah pertama Mira. Ya. Sebelum kita nak mengarca, kita kena tahu motif terlebih dahulu. Contoh, tadi kita nak nyanyikan lagu Bunga Rafflesia. Ya, Bunga Gergasi. Okey. Orang Malaysia panggil bunga palma. Okey. Yang ini adalah motif sebenar. Okey, motif sebenar. Okey, ni cikgu dah cari gambar. Murid-murid boleh cari gambar dulu mana motif yang sesuai. Selepas tu bila dah dapat motif sebenar, kita kena buat lakaran idea. Okey? Lakaran idea terlebih dahulu. Okey. Kalau tengok daripada mula, ni adalah garisan. Kita start dengan garisan. Unsur seni, jangan lupa unsur seni. Lepas kita buat garisan, barulah kita masukkan motif yang seolah rupa ni. Rupa. Dia belum bentuk lagi ya. Ini baru rupa. Bila dah dapat rupa, kita olah. Sampailah kita boleh kembangkan idea. Okey, kembangkan idea hingga dapat motif apa ni? Cupcake. Cupcake tadilah kan cikgu? Betul, cupcake. Okey. Kenapa saya pilih cupcake? Kalau kita tengok daripada bunga palma sendiri, motif dia bulat ni seolah-olah cupcake macam ni kan? Betul. Okey. Boleh? Ya, boleh cikgu. Okey.
Selepas dah dapat, barulah kita boleh buat. Okey. Langkah pertama. Boleh. Langkah pertama ni Okey, cikgu. Mira. Ha. Mira boleh pakai guna satu. Yes. Cikgu Fatin boleh juga guna satu ni. Okey. Dan mula dengan melekat. Dengan melekat terlebih dahulu ya. Ya, Okey, okey. boleh cikgu. Okey, Fatin punya. Kita lekat kat keliling dia dulu. Boleh. Okey. Baik, saya cuba Okey. lekatkan. Macam ni. Boleh letak di mana ni Mira kalau macam hiasan macam ni selalunya? Boleh letak dekat meja study. Ya. Boleh letak lampu. Boleh letak lampu. Ya. Betul. Kita buat sendiri kan cikgu? Sebenarnya kita nak memanipulasi bahan. Boleh juga buat dalam bentuk ekstrak dan realistik. Oh, kalau Ya. ekstrak tu macam mana pula cikgu? Kalau ekstrak tu kalau kat sini saya ada kalau kat sini sebenarnya kita boleh tunjuk yang ini ekstrak. Mira, yang ni ekstrak. Okey? Kenapa yang ni dipanggil abstrak cikgu? Sebab Cuba tengok. Okey, cara dia peletakan dia. Okey, kita nampak macam bunga tapi sebenarnya lebih kepada kotak kan? Ya, kotak bekas air. Kita letak air cup tu kan? McD kan? Dia boleh guna juga. Okey. Lepas tu yang Selain ni kita potong ke cikgu? Selain tu cikgu? Okey, selain tu kita boleh juga masukkan macam ni. Sebab kita ada bawa hiasan. Okey, tahun 4 mesti banyak hiasan kat rumah. So hiasan-hiasan ni kita guna untuk letakkan di keliling bunga palma kita bahagian dalam. Okey, dah siap. Mira dah boleh susun. Saya letak satu cikgu. Macam ni ke? Sebelah sana. Tapi Sebelah sebenarnya macam ni? ikut kepada kreativiti Mira sendiri. Kreativiti murid-murid semua boleh je letak sebagaimana pun. Okey. Okey. Kalau cikgu letak macam mana? Tengok cikgu buat. Tiru boleh. Tiru cikgu. Okey. Oh, okey. Saya letak macam ni lah cikgu. Lekatkan macam ni. Boleh juga. Okey, saya akan Okey. sini. Cikgu Fatin okey? Okey. Laju cikgu Fatin. Okey, saya Okey. buat jugalah. Sikit. Okey, cikgu. Okey, saya dah tolong Mira. Yang ini. Yang ini besi keluli kita tadi. Boleh juga. Kita Boleh juga. lekatkan di tengah-tengah. Di tengah sini. Okey. Oh, cantik Mira punya. Ya, cantik. Sebab boleh ke cikgu Anis macam ni? Seimbang Boleh. tak? Ya, ada imbangan kat situ sebab ada 6 kan. Betul. Jadi Okey. maksudnya keseimbangan tu pun antara elemen dalam seni juga ke Ya, cikgu? betul. Oh, okey. Mesti seimbang. Sebab apa? Kita buat color assemblage ni semestinya kena ingat kena ada kesatuan. Dan yang penting warna tu mestilah warna yang kontra. Dia tak boleh satu warna je kan cikgu? Ya. Okey. Warna yang kontra. Wah, banyak Okey. kelopak bunga saya ni. Ya, meriah. Maria, satu lagi boleh ke cikgu? Boleh ke satu lagi? Request pula. Terima kasih Boleh. cikgu Anis. Okey. Sebab bunga gergasi kan jadi besar sikit. Saya punya. Ni saya punya cikgu Fatin. Oh, okey. 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 Boleh masukkan ni glitter kita. Okey, Oh, boleh tampal di dalam. Boleh tampal. Ini untuk mencantikkan lagi. Okey. Yang bunga yang glitter tu cikgu, kat mana yang seeloknya untuk saya tampal glitter-glitter ni? Dekat bahagian dalam. Okey, Sebab dekat dalam bahagian masih belum ada apa-apa hiasan kan? dalam kosong. boleh. Jadi kena letak di bahagian dalam lah. Ya, boleh. Okey, saya letak ke dalam hiasan-hiasan ni. Okey, ini kita nak buat bunga gergasi ataupun dipanggil rafflesia ataupun tadi palma. Bunga palma. Bunga palma. Okey. Bunga ni wangi tak, Mira? Bunga ni sebenarnya bau dia kuat sebab saya dengar cikgu Fatin nyanyi tadi kata bau dia kuat tapi baunya sebenarnya kurang menyenangkan kan cikgu? Kalau mereka adik-adik kat rumah yang tanya kenapa bau dia kurang menyenangkan, kerana itu adalah salah satu faktor untuk dia melindungi diri dia daripada binatang ataupun serangan di luar. Okey, saya letak ya. Okey. Dekat dalam cikgu? Okey, yang Saya ini tabur saya dia dah dekat dalam. dah letak untuk Mira nak susun dekat atas batang. Sebenarnya dia tak ada batang kan, Mira kan? Dia juga tak boleh membuat proses fotosintesis, betul kan? Oh. Dia hanya boleh dapatkan cahaya matahari untuk buat
gula je. Wah, okey. Itulah keunikan dia. Ya. Dan sebenarnya kita sangat berbangga menjadi rakyat Malaysia sebab Malaysia ada bunga rafflesia ataupun bunga terbesar di dunia ni tahu. Adik-adik, bunga ni terbesar di dunia dan hanya mempunyai 40 sahaja di dunia, di mana di Malaysia kita mempunyai 11 dan Pulau Tioman adalah satu-satunya pulau yang ada bunga rafflesia ataupun bunga palma ni. Itu sedikit info untuk dikongsikan bersama. Bangga kita jadi rakyat Malaysia. Okey, kita sambung lagi buat bunga rafflesia ni. Bunga palma. Okey. Okey, kita letak lagi. Kena seimbang, kena masukkan hiasan. Okey. Wah, kalau yang botol ni ada rama-rama pula Cikgu Fatin. Yang rama-rama ni kenapa pula Cikgu? Ini adalah sebagai daya penari ataupun kita bagi dia penegasan. Penegasan. Ya. Wah, saya dah dapat 2 elemen dah ni. Elemen pertama tadi keseimbangan. Elemen kedua penegasan. Ya. Wah, okey. Semua tu ada dalam prinsip rekaan kita. Prinsip rekaan mesti ingat yang itu. Okey. Ada elemen lain tak Cikgu selain pada 2 Ya, elemen ada. tu? Kita ada lebih kurang 7 elemen kita. Okey, prinsip rekaan. Nampak tak? Ya. Okey. Mira boleh letaklah. Saya letak. Saya tampalkan macam mana Cikgu? Okey, tampal kat belakang. Ke Mira nak buat hiasan lagi kat dalam? Saya rasa dah cantik dah, cantik dah. Saya letak kat sini. Okey. Macam ni. Ya, boleh je. Mana-mana pun boleh. Bahagian. Macam ni boleh Cikgu? Boleh. Boleh. Sebenarnya bunga palma memang macam tu kan? Saya letak dia macam ni. Okey. Okey. Wah. Mesti ingat ya, Mira, Cikgu Fatin, karya SM11 ni mesti kukuh, seimbang dan apa lagi satu? Kukuh, Tahan. seimbang Tahan dan lama. tahan lama. Okey. Rasa kukuh tak? Kukuh Kukuh nak Cikgu. test? Kukuh. Nampak tak? Kukuh. Ya. Bagus ya. Bagaimana pula dengan botol yang kosong ni Cikgu? Ini boleh juga kita gunakan sebagai dia punya daun ataupun hiasan tepi, tapi saya rasa yang lain lagi sesuai lah. Kan sebab tudung botol dengan ni dah sama-sama tinggi kan. Okey. Maksudnya kalau nak buat daun tu kita boleh potong lah buat daun tu lah. Tak. Itu yang salahnya murid-murid. Macam ada hasil karya murid-murid kita yang lain dia potong. SM11 adalah teknik cantuman daripada bahan kutipan untuk menjadikan dia hasil SM11. Tak boleh potong, tak boleh ubah dia punya bentuk ataupun rupa orang kata bahan gitu tu. Macam tu. Oh ya ke? Ingatkan kita boleh potong-potong. Potong tak boleh. Kalau dah Okey. potong kita akan jadikan dia sebagai stabail. Jadi barangan kutipan ni sebenarnya untuk kita buat SM11 ni untuk memanipulasi bahan tu daripada tercemar alam sekitar semua kan. Jadi kita boleh guna. Betul tu Cikgu. Tadi kan Cikgu kata kalau yang potong-potong tu dia jadi Stabail. Boleh tak Cikgu tunjuk, kita nak tengok perbandingan macam mana kalau yang dah potong stabail. Okey. Wow, stabail dan SM11. Okey. Yang ni stabail. Okey, bila dah potong sebenarnya daripada apa tu Mira? Ini kalau saya sentuh daripada bekas air Cikgu. Betul. Botol air mineral ni kan Cikgu? Betul. Jadi bila dia dah potong semua dia dah tak jadi dah SM11 sebab dia dah olah-olah. Kalau macam ni arca juga. Tapi yang bestnya arca yang stabail ni boleh dibawa untuk dimainkan. Itu beza dia. Dan satu lagi arca kita adalah arca mobile. Mobile tu yang digantung-gantung tu. Cikgu Fatin dah pernah buat kan? Yang pakai gantung. diorama. Yang itu adalah sejenis arca juga. Banyaklah jenisnya kan. Dan yang di studio ni yang ini dia panggil Star Mobile pula. Stabail. Okey, maafkan saya Stabail. Dan yang ini dia panggil SM11. Semuanya bersifat bersifat 3 dimensi. 3 dimensi. Ya. Okey, dah bersifat 3 dimensi. Betul. Okey, ini antaranya. Okey Cikgu, yang tadi yang saya dah buat ni dah jadilah. Saya dengan Cikgu Fatin buat ni dah jadi dah. Cikgu Fatin, kita tunjuk yang Cikgu Fatin punya. Tunjuk sikit. Wah, warna biru Cikgu punya bunga. Ya. Cantiknya. Cantik. Dan yang Cikgu Fatin samalah dengan saya punya. Dan saya punya menarik sikit sebab Excellent. ada Ya. putik kapal dekat sini. Betul. Dan
selesailah kita punya bunga dan finishing bunga palma kita. Okey, menarik. Jadi harap-harap adik-adik dekat rumah dapat memahami dan dapat bezakan jenis-jenis arca ni kan cikgu. Sebab ada setengahnya yang macam kurang jelas. Jadi bila cikgu dah terangkan jenis ni macam mana, jenis ni macam mana, mesti mereka dah faham dan boleh buat sendiri dekat rumah. Macam cikgu kata boleh letak lampu pun. Boleh. Beli LED punya lampu boleh letak kat dalam bilik kan. Betul tu. Okey, kita dah faham dah tentang arca kita ni. Lepas ni kita nak menyanyi pula sambil bermain alatan perkusi. Kita nak faham pula jenis-jenis alatan perkusi. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wahai guruku, kau ibarat sebatang lilin yang menerangi kegelapan. Kau sanggup membakar dirimu. Wahai guruku, kau insan yang mulia, membimbing dan mendidik daku. Kaulah insan yang disanjungi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Imani binti Dawami, berumur 17 tahun dan berasal dari SMK Abdul Rahman Talib. Guru merupakan insan yang telah diamanahkan untuk mendidik kita. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana guru begitu tekun dan sabar dalam memberi bimbingan kepada saya selama ini tanpa mengenal erti penat, lelah dan jemu dalam melayan kerenah saya yang pelbagai ragam ini. Jasa guru-guru pasti akan dikenang hingga ke akhir hayat. Terima kasih untuk semua jasa dan kebaikan cikgu selama ini. Semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada cikgu. Akhir kata, saya memohon beribu ampun dan maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan. Terima kasih cikgu. Baik, kembali kita di Mahir. Kita dah belajar buat arca bunga palma dengan Cikgu Anis. Sekarang ni kita nak belajar mengenali pula alatan perkusi bersama dengan Cikgu Fatin. Jadi Cikgu Fatin, aktiviti seterusnya apa tu Cikgu? Okey, kita akan berkenalan dengan alat perkusi dan selepas tu kita akan membaca corak irama. Okey, mula-mula sekali, cikgu nak kenalkan, ini dia alat yang pertama kita. Cikgu pilih ini, namanya adalah kerincing. Mira dengan Cikgu Anis boleh tengok di atas meja tu, ada alatnya, boleh tengok secara dekat. Okey, ini adalah kerincing, diperbuat daripada logam. Cara pegang dia di sini dan ketuk. Ini bunyi dia. Okey, yang kedua, kita ada alat agak-agak ni apa? Loceng. Ini namanya loceng. Loceng diperbuat daripada logam dan plastik. Dan cara permainannya adalah seperti ini ya. Macam ni boleh. Kalau nak panjang, macam ni boleh. Okey. Ataupun boleh tepuk sahaja, bergantung kepada not kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ada kayu TikTok. Okey, tahu tak kenapa nama dia kayu TikTok? Kenapa cikgu? Okey, tengok ya. Dia diperbuat daripada kayu. Dan dengar ya bunyi dia. Bunyinya macam mana? TikTok, TikTok. Sebab itulah nama dia kayu TikTok. Okey, dan alat yang terakhir kita hari ini, saya ada castanet. Castanet diperbuat daripada kayu ataupun plastik. Yang ini di tangan cikgu adalah daripada plastik. Okey, bunyi dia. Tap, 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 tap. Okey, sekarang Cikgu Anis dan Mira ada tugasan. Sila pilih alat mana yang berkenan di hati. Saya yang berkenan di hati saya pilih loceng lah cikgu. Okey, Cikgu Anis Pula pilih kerincing. kerincing. Okey. Murid-murid saya di studio sudah bersedia dengan alat mereka. Sekarang ni kita akan bermain alat perkusi kita mengikut notasi. Okey. Cikgu kenalkan, ini adalah semi
brief. Semi Okey. Semi brief nampak tak? Panjang saiz dia. Ni. Nilainya adalah 4. Okey, pegang alat masing-masing. Okey. Mira, cuba bunyikan sepanjang 4 detik. 4 detik Boleh Okey. tak? 1, 2, 3, 4. Okey, boleh. Okey. Boleh, tapi okey. Tapi kurang tepat. Cikgu nak Mira bunyikan macam ni, Mira. 1, 2, 3, 4. okey, Sebab dia boleh, panjang. boleh. Okey, cuba. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey. 4, nilai 4 tu sebenarnya bermaksud harkat. Kita belajar mengaji dah harkat kan. Dia 4 maksudnya bunyi tu dipanjangkan selama 4 detik. Okey. Sekarang note yang kedua cikgu nak perkenalkan. Tengok ni. Tadi semi brief panjang kan. Sekarang ni cikgu ambil ini note minim. Separuh daripada semi brief. Jadi agak-agak 4, separuh daripada 4 berapa? 2. Maka harkatnya nilai dia adalah 2. Cuba Anis ketuk jadi dia bunyi 2. Okey, betul. Tapi Anis hanya perlu ketuk sekali sahaja dan biarkan dia bunyi selama 2 detik. Tengok 1, 2. Okey. Seterusnya cikgu lompat terus. Okey, tadi note minim 2. Sekarang cikgu ambil ini minim dan ini note yang seterusnya crochet. Separuh. Agak-agak nilai dia berapa? Separuh dari 2 cikgu. Ya. Kita kalau separuh dari 2 dapat dapat setengah. Dapat 1 lah. Maka nilai dia adalah 1, panjang 1. Okey, sekarang ni dua-dua serentak ya. Okey. Bunyikan alat masing-masing dengan nilai 1. 1, 2, 3. Pandai. Dan okey. Crochet ni dia ada tanda rehat tau. Bila saya kata tanda rehat maksudnya tak ada bunyi. Dan tanda rehat yang kita akan belajar hari ni adalah tanda rehat crochet. Nilainya 1. Maksudnya bila nampak je simbol ni jangan ada bunyi selama 1 detik. Dan okey, yang terakhir kita ada note quiver. Quiver ni nilainya 1,5. 1/2. Okey. Boleh. Faham? Kalau 1/2 macam mana cikgu? 1/2. Sekejap saja daripada 1. Sekejap okey. je. Sekejap je lah. Sekejap je. Okey. Pandai pun. Okey. Boleh. Jom kita membaca corak irama. Okey. Cuba tengok ya. Kita ada crochet, tanda rehat crochet, crochet, tanda rehat crochet. Agak-agak macam mana bunyi dia? Maksudnya kita ada 1, rehat, 1 rehat. Ya. Pandai murid cikgu hari ni. Okey, jom kita sama-sama main yang ini dulu ya. 1, 2, 3. 1 rehat, 1 rehat. Pandai. Okey. Seterusnya nampak ni. Quiver. Crochet, tanda rehat. Maksudnya tadi quiver kan cepat kan? Jadi bunyi macam ni ya. Rest. Boleh? Okey. Okey, jom kita cuba sama-sama dalam kiraan 4 ya. Okey. 1, 2, 3, 4. Rest. Rest berbunyi pula tak jadi lah cikgu. Okey, Lagi sekali rest cikgu. jangan berbunyi. Okey, kita cuba sekali lagi. Tapi kita cuba daripada awal boleh? Boleh. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, rest. 1, rest. Rest. Pandai. Jadi. Okey, kita ke corak irama yang kedua. Kita ada semi brief. Semi Nilai dia brief. berapa tadi? Nilai dia ialah 4. 4. Dan yang kedua ni kita ada note 2. minim. 2 nilainya? Dua. 2 minim. Okey. Empat. Bunyinya okey, saya ambil loceng pula ya. Okey. Kalau 4 bunyikan 4 lah. Okey. Kalau bunyikan sekali sahaja, Sekali je. pastikan dia bunyi dalam kiraan 4. Panjang. Boleh, Okey. cikgu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes. Pandai. Sambung ni boleh? Boleh. Okey, sambung ya. Daripada sinilah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Yeay, pandai. Okey.
Boleh? Boleh. Cikgu, saya nak tanya, kalau yang tadi kita buat 4 untuk yang ini, 1, 2, 3, 4. Tapi bagaimana pula dengan kerincing? Kalau kerincing macam mana? Okey, kerincing sebenarnya bunyi dia masih lagi bergema. Kalau kita pasang 2, 3, 4. Ada bunyi dia kan sebenarnya. Cumanya kalau dia panjang, kita just mute kan dia di sini. Pegang dia. Bila kita pegang dia, dia akan berhenti berbunyi. Bukanlah dia ketuk kalau 4 note tu 4 kali, 4 detik, 4 kali. Bukan. Bukan. Okey. Dan pukulnya pun macam mana? Kena kuat sikit lah. Ha, betul tu. Okey. Okey. Sekarang ada lagi. Ada Ada lagi. Tak habis Okey. lagi. Sebab saya nak minta Cikgu Anis mainkan corak irama yang kedua, Mira corak irama satu. Corak Boleh? irama satu yang okey. mana cikgu? Yang ini. Boleh? Yang depan tu, atas tu. Ke nak bertukar? Nak tukar? Saya tak kisah mana-mana pun boleh. Okey, macam tu. Macam Okey. Cikgu Anis okey? Boleh. Okey, kita mudahkan. Cikgu Anis ambil nombor 2. Mira dengan saya akan main nombor 1. satu, okey. Tapi kita nak main serentak. So kena dari semi brief lah tadi. Anis akan main daripada semi brief Okey. ke sini dan Mira dan saya akan main sampai sini. Boleh? Okey. Boleh. Serentak. Bila serentak kita tak boleh salah. Kalau salah, kena ulang. Dan kalau salah dia akan mengganggu bunyi Sumbing lah. bunyi yang lain. Okey, jom kita cuba sama-sama dalam kiraan 4 ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 press. Okey. Yeay, pandai nak murid kita. Betul. Ada salah satu Ada kan? salah, saya tak Sebab ingat salah satu je. tadi. Okey, kita Kiraan cuba satu. sekali lagi. Okey, ready? Okey. Sedia? 1 2 3 4. 1 rest, 1 rest, 1 Rest. rest. Cepat sikit. Tercepat Mira, sikit. rest ada bunyi Mira. Saya kata rest tapi masih ketuk. Oh, okey. Okey. Itu kalau kita kat atas. Bagaimana kalau kita bagi Cikgu Anis Anis lah. cuba. Cikgu Anis seorang, boleh. kita ada partner. Okey. Cikgu Anis yang senang. Yang senang atas ke macam mana? Sebenarnya yang senang yang kedua. Oh, yang kedua. Okey. Tak apa, Anis nak cuba tak yang corak irama yang pertama? Yang pertama dua kan? Dua. Lepas tu satu. Dan Ya. rest. Betul. kan? Saya akan mainkan bersama Cikgu Anis. Sekarang ni Mira main yang ini. Boleh? Corak irama yang kedua. Saya seorang ke ni. bawah tu? Ya, boleh. Boleh cikgu. Cuma saya nak tahu dia 4 panjangnya Ya, betul. dan 2 dan 2. Ya, betul. Okey, boleh cikgu. Okey, Mari. jom. Dalam kiraan 4. 1 2 3 4. 1 rest, 1 rest. Atas. 1, 2. Rest. Mira. Mira, Sikit satu. Mira dia sebut rest. Dia tahu rest tapi tangan dia tak berhenti. Okey, saya cakap okey rest. Macam ni Rest dia Berhenti stop. berhenti, tak ada bunyi pun. Tapi note Mira ni tak ada rest. Sebab bukan apa. Sebab kalau guna kerincing kita boleh mute kan Betul. dia, kita boleh stop. Tapi kalau loceng macam mana cikgu? Macam mana cikgu? Boleh. 1 2. Tak bunyi pun? Alamak. Salah ni. Okey. Boleh. Okey, kalau rasa nak mute kan boleh pegang. Boleh pegang dia macam tu. Betul. Okey. Dan yang kita main semua note ni, adakah hanya menggunakan 3 peralatan ni ataupun kita boleh juga guna castanet ke macam mana cikgu? Boleh guna castanet. Kalau castanet macam mana pula kalau 4 Empat. note ke? 4 detik tu macam mana? Sekali saja. Sekali saja. Okey. Sebab tu saya contoh hari ni saya tidak menggunakan castanet. Tapi castanet boleh dimainkan di sini. Boleh dimainkan di corak pertama, corak irama pertama. Tengok 1 2 3 4 ta. Rest. Okey, faham. Cuma kalau yang 4 detik tu mungkin kurang nampak sikit lah Dia kalau guna castanet. kurang sesuai lah. Ya, kurang sesuai. Ya. Okey, baik. Okey, macam mana kita nak ulang lagi sekali? Kita punya battle tu tak habis lagi? Boleh. Jom. Lagi sekali. Saya akan membantu Cikgu Anis untuk main corak irama yang pertama. Dan Mira, jangan salah Mira. Baik. Kita Okey. tengok kali ni ya. Okey, dalam kiraan 4. 1 2 3 4. 1 rest, 1 rest. Ta. Rest. Saya pula habis sama tu macam mana? Okey, Mira kena maintain. Maintain bunyi dia. Okey, jom. Ready? Okey. Lagi sekali Mira. Okey. Corak irama ya. Sama. 1 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 1 2.
Jadi. Baguslah jadi. Okey, jadi kali ni cikgu, kita dah faham dah ke semua peralatan-peralatan ni kan cikgu. Kalau yang di sini pula saya nampak ada perbandingan antara note ni, itu macam mana? Itu ke tu dia kompleks sikit? Ke macam mana? Sebenarnya yang ini nampak tak gambar rajah ni, sebenarnya yang saya terangkan tadi sebenarnya. Okey. Semi brief. Ya. Lepas tu kita bahagikan kepada 2 jadilah mini. Bila bahagikan 2 lagi jadilah crochet. Macam tu. Dan yang terakhir adalah quiver. Bahagi. So mengira lah banyak kan kat situ. Note tu akan dipotong-potong lah jadi pendek. Asalnya ialah 4. Bukan juga. ini sebenarnya penerangan yang lebih jelas lah supaya murid faham bahagi 2 nilai dia 2. Itu sebenarnya. Faham. Okey. Dia tak dipotong-potong. Tak ada potong-potong ya. Okey cikgu, untuk corak irama ni kita dah belajar ada 1, 2, 3, 4 jenis alatan Alat perkusi perkusi, kan. Ataupun sebenarnya ada lagi alatan perkusi yang lain selain daripada 4 ni cikgu. Ada lagi boleh guna. Seperti apa ya? Kita ada ini keruncing. Apa lagi ya? Kalau nak kata gitar tu dah tak masuk Gitar alatan tak perkusi boleh. lah. Ada lain dah tu. Okey, ingat yang perkusi ni adalah alat yang diketuk. Alat yang diketuk. Okey, alatan yang diketuk. Jadi yang semua ni alatan yang diketuk. Kalau diketuk maksudnya kalau gong tu bukan perkusi. Tu besar sangat besar sangat. Gong. Ya, boleh perkusi. Yes, betul. 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 Recorder macam mana dengan recorder? Recorder adalah alat tiupan. Kita panggil dia keluarga aerophone. Perkusi ni contoh dalam nasyid ya. Nasyid kita ada tambourine. Itu alat perkusi. Itu pun dikira alatan perkusi lah. Baik, kalau macam tu dah selesai kita punya corak irama cikgu. Kita punya battle jadi siapa yang menang cikgu? Siapa yang menang? Semua menang. Semua Dan menang. Okey. selepas ni kita akan mainkan corak irama ni dalam lagu Bunga Gergasi. Itu yang bahagia tu kan. Kita akan okey. guna alatan perkusi ni juga. Ya. Okey, baik. Kalau macam tu, kita berhenti berehat seketika. Okey, kita kembali selepas ini. Kita akan main lagi sekali alatan perkusi ni tapi dengan lagu Bunga Gergasi. Okey, jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, saya Natira dari tahun 4 Kereti dari Sekolah SK Bernadette Convent Batu Gajah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang telah mengajar saya. Dasar cikgu tak ternilai harganya. Terima kasih cikgu. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Macam biasa, kalau yang baru nak menonton di segmen terakhir ni macam mana, tak apa, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh sahaja tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Type kita punya subjek, nanti keluarlah apa yang kita belajar hari ni selama 1 jam. Okey, tadi sebelum kita berhenti berehat, kita dah belajar tentang nak buat bunga gergasi, arca. Kita dah belajar main alatan perkusi. Di segmen terakhir ni yang specialnya, saya, Cikgu Anis dan Cikgu Fatin nak nyanyikan ataupun nak main alatan perkusi ni dengan lagu. Ya, betul. Lagu apa tu Cikgu Fatin? Lagu Bunga Gergasi. Bersempena dengan kita punya seni tu kan, Bunga Gergasi. Jadi kita akan nyanyi pula lagu Bunga Gergasi. Okey, mari. Kita dah boleh ke? Okey, Mira akan main corak irama yang kedua. Okey. Dan Anis akan main corak irama yang pertama sepanjang lagu. Okey, boleh. Kita cuba ya. Jom. Jom. 爸爸。
ta. Rest. One rest. One rest. Ta 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 ta. Rest. One rest. One rest. Ta 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 ta. Rest. One rest. One rest. One rest. One rest. One rest. Boleh Anis? Rest. Yeay. Hebatlah nak buat kita hari ni. Hebat. Jadi cikgu. Jadi. Okey cikgu, kita dah belajar alat perkusi, kita dah mainkan juga dengan lagu Bunga Gergasi ni. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Anis sepanjang apa yang kita belajar selama 1 jam ni. Silakan Cikgu Anis. Okey, kita dah buat tadi daripada awal sampai habis sebenarnya. Objektif kita adalah nak memanipulasi bahan. Okey, kita nak menghargai semua bahan-bahan yang terbuang tu. Daripada terbuang, baik kita buat sesuatu arca yang menarik. Betul tu. Dan macam cikgu katalah, sebenarnya ada 2 jenis perbezaan antara arca, assemblage dan juga Stabail. Ada perbezaannya. Jadi jangan tersalah kan cikgu kan. Sebab macam saya cakap tadi tu lah, oh maksudnya yang assemblage ni boleh potong-potong. Salah tu Tak boleh. Tak boleh sebab Cantum saja. Tekniknya hanyalah mencantum bahan kutipan. Itu kalau dah saja. potong tu tak jadilah. Dah tak jadi stabail. Stabail kena ingat tu perbezaan dua tu kan Ya, cikgu. betul. Okey, itu daripada subjek kita iaitu pendidikan seni visual. Ya. Bagaimana pula dengan pendidikan muzik ni iaitu mengenali corak irama dan juga alatan perkusi. Silakan Cikgu Fatin. Okey, hari ni kita belajar tentang 4 alat perkusi. Jika awak ada alat perkusi lain kan, boleh juga guna. Dan kalau tak ada kat rumah, tak apa, boleh je guna garfu, sudu, periukma pun boleh. Boleh ya untuk latihan corak irama ini. Oh, guna sudu pun boleh Cikgu Fatin. Boleh. Kalau bahan kutipan pun boleh lah. Bahan kutipan pun boleh. Ambil botol, taruh, letak apa, batu. Boleh jadi sebagai shaker, loceng pun boleh. Okey, jadi So masih kalau ini dah boleh lah letak. Boleh. Boleh sebab dia ada bunyi. Betul. Patutnya Kan? kita main tadi dengan menggunakan Mira arca punya kita kan? arca Betul. kan. Dan yang paling penting jangan salah saja membaca corak irama kita. Itu je. Ya betul. Dan sebenarnya bila kita dah belajar kedua-duanya tak susah pun, senang sahaja kan cikgu. Jadi sebelum kita akhiri rancangan kita, mungkin ada sedikitlah daripada Cikgu Anis terlebih dahulu ucapan raya kepada mereka yang berada di rumah. Silakan Cikgu Anis. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada murid-murid saya yang berada di luar sana. Jangan lupa selepas raya kita ada PDPR. Selepas raya ada PDPR, bukan Ya, cuti ya. bukan. Bukan cuti, ada PDPR. Ingat tu. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Fatin? Silakan. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada warga SK Taman Seri Gombak 2, sekolah saya, anak-anak murid saya. Teruskan belajar muzik ya, jangan skip kelas Cikgu Fatin. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya semua. Jangan skip kelas Cikgu Fatin. Okey. Cikgu ambil attendance walaupun PDPR ambil attendance. Ingat tu, raya-raya juga jangan ingat kita cuti. Ada PDPR. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Macam cikgu kata tadilah, kita bukan cuti tapi kita PDPR. Jadi gunakanlah, manfaatkan masa PDPR tu sebaik mungkin. Jangan enjoy sahaja kan cikgu. Di rumah pun belajar juga. Jadi terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye.
TV KPM